point ke atas ni. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, highest energy. Bukan nak menunjuk, bukannya nak berlagak, tapi why not? Apa salahnya kongsi bersama-sama mungkin membuat terinspirasi dalam masa 2 hari ni macam-macam boleh terjadi. Mungkin yang sekarang ni belum lagi qualified to 5, dengan boleh kot kita minta Kak Ida share sikit ya. Kita minta Ida share sikit. Macam mana magic tu? Macam mana dia letak pisau ke dekat leher? Belilah 1000 volume point. Ataupun dia letak pisau ke letak belilah 500 volume point. Kalau awak tak beli 500 volume point yang company nak bagi hadiah tu, saya tak nak kawan. Kita tanya dia, adakah dia cakap macam tu dengan kawan-kawan dia? Okay. Congratulations sayang. Masya Allah, luar biasa. Congratulations. Tahniah. Highest energy. Masya Allah. Okay, sikit. Ida umur berapa Ida? Assalamualaikum Asu. Semua. Ida tahun ni 46. Muda lagi. Sebaya 24 young forever. Dulu lebar besar macam ni. Macam talam muka dulu. So Ida tahan gurau kan dengan Mak Su kan? InsyaAllah. Jalan pun macam peti air bergerak hari tu. Congratulations. Segar bugar, dah turun berat badan. Masya Allah. So highest energy. Apa rahsia Ida sebenarnya? Cubalah share, tak apa. Bukanlah nak tunjuk lagak ya. Masya Allah, tabarakallah. Bukan Ida nak mengajar ke, nak ego kat sini, nak nunjuk-nunjuk. Tak, Ida tak salah rasanya untuk berkongsi dengan adik-beradik ngaji ni. Kat dalam ni Ida jangan segan-segan. Diorang ni semua kita punya family. InsyaAllah. Ya Allah Mak Su. Sebenarnya tak tahu nak cakap. Sebenarnya benda ni macam ajaib juga ada. Masa tu jam jugalah otak ni kan, nak fikir macam mana nak bagi jadi 10K tu. Mula-mulanya masa Ida jumpa Mak Su dulu dekat Ipoh, Mak Su kata okay, bulan depan dan 10K. Lepas tu duk fikir 10K nak dapat 2K pun susah ni. Macam mana? Sampai sesat lah. Balik ke Manjung pun sesat. Boleh sesat tu. Aduh. Lepas tu sebenarnya kan betul lah kata Mak Su. Bila kita fokus, kita decide, ya Allah, benda tu jadi smooth. Sebab bulan lepas Ida memang takut nak cakap kat semua kata 500 ribu tu. Sebab takut dia orang tak mampu lah. Takut dia macam yelah 2,300 kan. Jadi bulan ni decide je lah. Cakap je lah kat semua kan. Bagi promo semua tu, bagi benefit dulu kat dia orang. Jangan cakap kata kita nak point tu. Bagi benefit dulu. Benefit kat dia orang 30%. Jimat post, jimat cas-cas lain kan. Jadi attract dia orang untuk apa? Untuk dapatkan 35% tu. Sebab cakap kat dia orang juga, bila 35% tu kita nak dapat 50% tu sekejap aja. Sebab kita akan buat 4,000 BP. Semua cerita semua tu. Lepas tu dia orang decide, okey juga macam tu. Betul, okey juga. Okey juga. Sekarang ni dah 14 orang upgrade. 14 orang. Mungkin ada seorang lagi kot hari ni, insyaAllah. Jadi dia orang tertarik dengan promo tu lah. Alhamdulillah jugalah. Promo bulan ni menarik kan. Kalau merah kan. Jadi macam tu lah maksud. Betul, benda tu dia jadi macam magic lah. Tak tahu nak cakap. Dia telefon ke ataupun pergi rumah dia orang? Tak, ada yang telefon, ada yang call. Ada yang telefon, ada jumpa. Ada yang WhatsApp dia orang datang rumah Ida ke Ida pergi rumah dia orang? Dia orang datang. Dia orang datang? Wah, excited dia orang Dia orang datang, lepas tu dia cakap, okey, berapa ribu lagi nak bagi cukup ni? Nah, cash. Macam tu, semua bagi cash. Oh, Ida tolong orderkan untuk dia orang. So, dekat sini saya rasa dia orang dah ada trust dah dengan Ida. Dia orang ni suri rumah tangga ke ataupun dia orang ni berniaga?
Tak, ada yang kerja, dua orang je kerja, ramai yang suri rumah. Oh, banyak duit dia orang duit Oh, simpanan dia orang ke macam mana dalam PKP ni? alah, dia orang suri rumah yang suaminya pencen kan, jadi tak ada masalah. Okey. Ah, Point kat sini tips cari visualize hmm. suri rumah yang suami yang pencen. Yes. Dia orang sebenarnya kaya Mak Su. Dia orang pandai simpan duit. Dia nak bagi, okey, Ida nak berapa? 2,300. Okey, kejap lagi akak datang. Macam tu. Lepas tu, cukup ke ni? Cukup. Ida purchase benda tu depan dia. Memang Ida tahu macam ni. Okey tak macam ni. Okey. Lepas tu ada yang satu lagi tips nak bagi dia orang senang. Yang mana yang dia nak bayar. Kadang ada yang nak bayar guna credit card kan. Kita login kan masuk dalam akaun dia. Kita bagi dulu secara list tu. Bagi cukup 35% tu. Okey, bagi dia tengok balik. Lepas tu dia orang klik untuk order je, settle. Tak payah. Dia nak fikir, okey, ni untuk apa, ni untuk apa? Ni okey tak banyak ni? Ni berapa kuantiti dia okey ke tak? Tak payah. Bagi mudahkan dia orang untuk klik bagi kita berapa kuantiti F1 apa semua. Collagen apa semua set lah. Selalunya macam Ida bagi F1, F3, LO T-Mix, Mix Fiber, NW dengan Omega 3 tu dengan collagen. Tu je dulu. Bagi dia orang enjoy yang tu dulu. Nanti lama-lama slow-slow kita bagi dia yang lain pula. Bagi outer kan. Outer punya ni mask ke apa semua. Tapi cara Ida selitkan mask satu kotak. Macam ataupun Ida selitkan protein bar. Macam hadiah lah. Ataupun Ida selitkan botol air 1 liter tu kan. Jadi tengok point ni macam tak cukup kan, selitkanlah yang tu. Alah tak apalah, sedekah sikit-sikit kan. Dia pun okey juga bayar kita kan sampai macam tu kan. Jadi attract dia orang untuk seronok dengan kita kan. Yang tu lah maksud tak ada, rasanya tak ada apa pun. Benda ni dia jadi magic je macam tu je. Kan, rezeki daripada Allah kan. Ya Allah, betul. Penting tak coach yang garang macam Mak Su, Fatiliana garang. Penting Apa dia tak? Mak Su? Penting tak macam Mak Su garang dengan Ida? Decide. I don't care. I nak you just believe. Garang. Penting. Penting. Mak Su cakap decide je 10K. 10K. Ya Allah, kan? Masya Allah, tabarakallah. Tak tahu Mak Su benda ni bila semalam tengok dah 10K lebih kan. Macam Nadia macam tak tahu lah cakap tu. Benda tu hari tu masa 5K tu boleh ke ni 5K lagi kan. Jadi macam bila boleh tu rupanya betul lah Mak Su cakap boleh. Kan? Main-main keramat hidup ni. Ya Allah, keramat betul. Lepas tu time dia macam ni kan. Maksud macam spot Ida dekat dalam HOM tu. Memang tengah pening tu. Mana lagi nak tengok nak upgrade ni kan. Sebab masa tu santai je, 5,000 masa tu kan. Rasa macam okey, dah tarik nafas. Okey, I dah selesai dah untuk 5K presto kan, Ida kan? Jadi bila masuk petik, I don't care. I believe in you. You can done 10,000 volume point. Lepas tu Fatiliana pun memang kami visualize. Kak Pa pun memang kami visualize. You tak tahu kami dekat belakang kami doa macam mana. Itulah doa daripada insan-insan yang hebat ni. Ya Allah. Memang miracle lah maksud. Miracle sangat-sangat. Tak terlintas akal lah kiranya benda ni sebenarnya. Teamwork. Herbalan ni maksud takut terlupa teamwork is very important. Okay, dalam organisasi you, upline, okay, downline, you kena bekerjasama. Bukan kita bagi wang RM1 pun. Kita suntik semangat je. Kita cubit Ida sikit. Kak Pa cubit sini sikit. Fatiliana cubit sini sikit kan. Faz tolong cubit sini sikit kan.
Masukkan jadi betul. Ida. Gitu je. Kan? Sebab Ida ni untuk pengetahuan you all, diorang macam Ida macam alah, boleh ke maksud Ida panjang sangat. Ida gitu. Betul. Sampai kena marah lah. Sampai kena marah. Jangan cakap. Sekarang ni, Jangan Ida cakap dah. tak nak cakap dah boleh ke tu. Boleh. Mesti boleh. Settle. Ya Allah. So Terima kasih. apa amalan Ida? Boleh share sikit. Diorang pun tanya mesti mekanisme pun tinggi ni. Sebab saya, setahu saya lah, kalau siapa yang kalau buat abundance volume point lebih daripada 25, mekanisme tinggi ni kan. Boleh share sikit Ida, insyaAllah. Maksu segan lah Maksu. Sebab Sekadar nak kongsi, diorang nak ikut-ikut kan, diorang tak nak tak apa. Dan maksud memang kat sini diorang pun faham, Ida tak ada tujuan pun nak menunjuk-nunjuk. Tapi keikhlasan Ida nak share, why not? Kalau diorang boleh follow, Allah kan, untuk kebaikan, buat sesuatu yang manfaat untuk orang lain kan, insyaAllah. sebenarnya Maksu semua orang buat macam Ida buat. Tak ada pun amalan-amalan yang luar biasa sangat. Cuma Tak ada apa-apa. amalan okey, amalan-amalan yang Ida buat daripada dululah sampai sekarang, Alhamdulillah okey lah, Alhamdulillah samalah. Macam bangun seawal 4:30 ataupun 5, solat taubat ke tahajud semua. Lepas tu macam biasalah, lepas tu hari-hari kita kena baca Yasin kan. Lepas tu malam dalam maghrib dengan isyak tu baca Al-Kahfi, Al-Mulk. Lepas tu yang penting hari-hari doa yang baca ayat yang Al-Baqarah yang ayat terakhir, 2 ayat terakhir tu. Yang tu amalan setiap solat. Yang tu memang tak tahulah macam power dia punya dia punya doa tu. Lepas tu Macam mana yang Ida kata power doa tu? Ida boleh rasa ke benda tu? boleh rasa sebab bila kadang kita macam tak amalkan, kita rasa macam blur juga tau, macam tak tahu. Malah macam bila kita baca tu macam lapang, macam Allah tu bagi ada benda yang lapang yang kita boleh visualize apa benda kita nak buat lepas tu. Bukannya kata sebab ayat tu sama kot, mungkin sebab yang lain-lain kan. Bila kita Allah jantikkan untuk membaca tu, sebab apa? Hidup saya hanya Allah yang boleh gerakkan hati kita, mulut kita untuk membaca ayat-ayat tu. Kalau macam Allah tak gerakkan, kita akan tak payahlah lagi, nanti dululah. Tak tahulah mereka tu ada. Lepas tu apa Ida buat lagi? Sedekah subuh, of course. Memang sedekah subuh lah maksud. Ida ada buat tabung. Letaklah berapa ringgit yang mana boleh kan setiap hari sebelum syuruk tu lah, sebelum nak bangun daripada ni. Tapi memang amalan dia yang tu je maksud, tak ada apa pun. Yasin, Al-Mulk yang tu. Lepas tu waqiah semua tu semua Ida orang dah buat. amalkan ni sejak setahun yang lalu ataupun 2 tahun yang lalu? Lama dah, start masa saya umur 40. Sekarang ni umur 46 dan 6 tahun yang lalu. Istiqomah Istiqamah, alhamdulillah. Sebab maksud saya ni terlalu jahil dulu. Sebelum 40 ni memang saya terlalu jahil. Aurat tu ke mana-mana, kadang-kadang tak pakai stokin apa semua. Bila Allah jentikkan untuk bagi hidayah masa saya umur 40, totally saya berubah betul-betul. InsyaAllah. Saya pergi mengaji semua kan. Start mengaji, cari ustazah untuk belajar tajwid semua. Belajarlah betul-betul belajar mengaji sampai saya tinggalkan Quran ni memang dah lama dah maksud. Lama sangat-sangat. Jadi bila Quran ni bila kita tinggal 1 hari, dia akan tinggalkan kita 1 hari. Kalau kita tinggal setahun lah dia akan tinggal kita. Sampai huruf-huruf pun tak boleh nak baca dah. Sampai tahap macam tu maksud.
Lepas tu satu hari dalam bulan Ramadan tu, saya dapat macam dapat mimpi. Mimpi tu ada orang pakai serban putih, pakai jubah. Dia cakap masa tu memang tengah sedih sebab mak meninggal kan. Lepas tu macam ustaz lah dia cakap. Dia kata bacalah nabak. Apa nabak ni kan, sebab tak pernah, dah lama tak baca Quran. Mana nak tahu ayat Quran tu apa yang tapi apa nabak ni kan. Lepas tu mesti ayat Quran kot ni, sebab orang yang datang ni macam pakai serban kan. Lepas tu bukalah Quran. Buka Quran, tengok ya Allah, ni ayat Quran ni. Lepas tu bacalah balik sejarah dia, macam mana Allah turunkan ayat ni, surah ni kepada Nabi kita kan, Nabi Muhammad kan SAW. Macam mana masa ketika apa yang Allah turunkan. Allah turunkan surah ini masa Nabi tengah sedih. Dia kehilangan isteri dia yang tersayang kan, Khadijah, dengan dia punya bapa saudara kan, kalau tak silap. Jadi bila dia baca balik tu, terus dia macam amalkan, macam hafal lah ayat tu. Lepas tu aku kena cari ni orang yang boleh mengajar kan, sebab macam tak betul lah cara baca tu. Bila start belajar tu, start belajar daripada qiraati maksud, daripada awal, daripada qiraati 1 yang dewasa punya sampai 3, sampai lepas tu bila kita berdoa, lepas tu kita suruh ustazah kita doakan untuk kita kan, bagi lancar. Alhamdulillah tak sampai setahun dah lancar. Alhamdulillah. Benda tu benda miracle kan, benda bila kita fokus, kita doa, insya-Allah boleh. Lepas tu dalam masa tak sampai setahun, jadi ramai interview cakap macam mana dia boleh ni, apa amalan yang dia buat. Okey, sekarang ni amalannya jangan tinggal hari-hari. Setiap waktu jangan tinggal. Tu aja amalannya. Dia tak ada amalan lain Quran ni. Tak ada amalan lain. Dia jangan tinggal je. Kita merangkak pun tak apa. Merangkak lagi banyak pahala. Lagi Allah bagi kita pahala tu kan. Jadi bila masa ngaji tu, bila kita dah boleh baca dengan lancar tu, menitik mata. Baca Al-Baqarah semua kan. Memang menitik mata, ya Allah. Duk rasa macam malaikat ada kat keliling tu untuk dengar kita cakap. Sebab ustaz cakap malaikat ni dia tak boleh dah baca Quran. Dia hanya akan dengar kita baca. Jadi kita inspirekan benda tu, kita bayangkan yang malaikat ada kat kiri kanan kita ni untuk dengar kita baca. Jadi betapa bahaganya bila kita ni kan. Itulah maksud yang tu je Melayu dia tak ada amalan-amalan yang special macam orang lain ke, tak. Biasa sangat maksud. Tapi dia percaya dengan doa. Bila Allah macam-macam juga nak masuk program ni lah dulu masuk. Macam nak masuk program ni, dia dah doa setahun lah. Dia kata, ya Allah, ni tak ada kelebihan apa pun. Takkan nak buat bisnes ni sampai tua. Penat lah. Nak panjat kapal semua kan. Lepas tu, ya Allah, bagilah aku sesuatu yang boleh buat untuk bermanfaat untuk semua orang dan diri dan keluarga lah kan. Doa-doa bila join program ni, lepas tu dipaksa secara rela untuk macam tu lah, untuk join bisnes ni kan. Boleh pula percaya dengan budak kecil Fatiliana tu. Itulah budak kecil tu lah yang punca segala-galanya. Dia kan, Kaidah masuklah sini. Okey, nantilah dulu kata. Masuk je. Alamak, budak kecil ni. Lepas tu, masuk je lah. Tapi dia ni jenis ikut je kan. Apa yang baik, so okay yes je. sir, you all, tips lagi. Just say yes sir to your coach. Tak kira lah you punya coach tu adalah budak kecil. Macam Coach Fatiliana. Coach Fatiliana baru umur 20-an. Sedangkan dia punya NC 46. Kan, kalau Allah tu kata dah ditentukan jodoh bersama, Masya Allah. Kan, so saya untuk pengetahuan you all, Coach Ida ni dia ada challenge sikit. Semut ke cicak ke? Cicak gigit dia sikit. So tapi dia tak fokus pada masalah yang besar dia tu. So macam mana you atasi challenge you tu You punya cicak tu?
Macam mana you boleh fokus bisnes sedangkan cicak tu tergigit sikit kan, macam challenge yang sangat besar tu, macam okay. Mak Su, okay, benda ni kan memang saya nak share. Bukan nak share sebab kita bangga dengan apa yang kita dah ni kan. Okay, masa tu 5,000 BP. Okay, adalah cicak gigit. Dia cicak gigit, sebenarnya sebelum cicak gigit tu, macam Ida cakap macam cakap kat Allah, berdialog ni, ya Allah. Engkau tak nampak aku ke ya Allah? Engkau tak sayang aku ke ya Allah? Ya Allah. Cakap macam tu. Kenapa engkau tak bagi ujian kat aku? Kenapa? Sebab tengok semua orang yang ada cabaran je yang boleh lepas benda-benda ni, yang dapat sesuatu yang manis kan. Ya Allah, takutnya, sampai takut bila Allah tak bagi ujian tau. Macam, ya Allah, adakah ujian untuk aku ni kan? Sebab tengok semua je hidup kan. Macam tak ada apa kan. Lepas tu dalam masa berapa minit, dalam masa setengah jam ke tu, Allah bagikan cicak tu gigit sampai Ida boleh tenang dan Ida menangis. Bukan menangis sebab apa? Menangis sebab Allah bagi ujian tu. Bila Allah bagi ujian tu, ya Allah, Alhamdulillah dengan cabaran ni. Terima kasih ya Allah. Macam tu je cakap, terima kasih ya Allah, terima kasih. Menangis sebab tu. Jadi bila Allah bagi cabaran tu, bila okey, terus okey. Malam tu ada meeting ke? Ada meeting dengan tim lah. Lepas tu, okey, tak ada masalah semua kan. Okey, ada masa tu 5,000K dah. Boleh ni. Boleh. Fokus. Terus. Tak fikir dah benda tu. Betul lah Mak Su. Bila lepas tu Kak Pos cakap, okey, dengar Paradox of Candy daripada Ustaz Nasrullah Magnet of Rezeki. Jadi bila dengar tu, lah, yang ni lah Paradox of Candy ni. Yang ni lah. Lepas tu bila lepas 5K tu dia jadi semua kena naik. Betul ni. Naik. Ya Allah, semalam bila 10K tu, tak apa masuk. Okey, insya-Allah. Yang tu lah. We have to accept. Maksudnya dekat sini kena accept semua keadaan yang baik ataupun ada challenge. So kalau siapa yang tak ada challenge tu panggil. Panggil. Macam sebenarnya mentor kan. Come on problem, come on. Audrey Chan Panggil. Ya Allah, kenapa tak bagi cabaran ni? Bagilah cabaran kat aku. Apa benda pun tak apa. Aku boleh terima, insya-Allah. Ya Allah, bagilah cabaran. Macam ni lah. Bila Allah akan bagi yang kita mampu. Cabaran ni sebenarnya kan, bila kita ada satu cabaran ni, kita macam kita tahu tau. Ida tahu konsep dia macam Allah nampak kita. Kita terpilih. Kita terpilih. Kita jangan anggap bila kita ada masalah tu Allah tak sayang kita ke apa kan. Ni Allah sayang ni, nak bagi sesuatu yang sweet. Macam tu. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih semua berdoa. Kadang-kadang kan kita duduk terfikir kan, nak buat apa? 10,000 volume point, buat apa nak earn extra income tanpa ganggu pekerjaan sekarang ni? Sebenarnya banyak kita boleh buat sekiranya kita ada extra income RM500, RM1,000, RM5,000 ataupun selebihnya tu kan. Banyak kita boleh buat. So why not? Kita buka minda kita besar dulu. Kita buka kita punya minda besar. Kita tak judge pun. Ida Osman ni kita punya senior. Yelah, kira macam baru juga dalam Herbalife ni. Tapi memang kami ni yang dekat belakang tabir ni, Kak Pa, Fatiliana, apa semua ni, memang kami sok-sok kat belakang. Kita kata, no, kita buat keputusan untuk dia. So kita jangan takut sekiranya kita nak cakap dengan NC kita. Kita bagi tahu dengan dia orang, saya nampak awak berpotensi untuk jadi junior coach. Boleh belajar daripada sekarang ni. Okay, mungkin boleh buat greeting setiap pagi ke, kan? Kita boleh ajar dia tentang buat rating ke. Kita jangan judge orang. So nampak tak sekarang ni Ida Osman ni dia jadi product lover. Kalau ikut kan produk untuk kurus berlambak je dekat luar ni. Tapi Allah izinkan dia bersama-sama dengan
budak kecil Fatiliana. Fatiliana ada kat sini? Fatiliana? Ada. Fatiliana mana nak nampak muka? Okay. Oh, dah Thank pindah. you tau semalam. Gather dengan Masu memang unplanned. Orang tengah sibuk-sibuk swimming semalam duk kacau pula kan. Thank you tau Lanja. Hari ni mesti nak doa lebih daripada coach ya. Mama belanja. Thank you so much. Ini salah satu juga tips ya. You all kena belanja. Belanja coach. Masuk nak hari-hari InsyaAllah. Semalam pun saya dapat surprise. Saya dapat sejadah. Saya dapat buku daripada Dr. Rashidah. Thank you so much Dr. Rashidah kan. InsyaAllah. So Mak sudah doakan dah. InsyaAllah. Alright. Fatiliana, apa perasaan you bila you terima junior coach macam ni, macam Kak Ida ni? Apa perasaan you? Budak kecil. Assalamualaikum semua. Okay. Apa perasaan saya? First thing first, saya unexpected. Sebab saya tak expect pun yang Kak Ida ni, Ida Osman ni will be my diamond. Sebab asalnya macam nak? Sebab fikir dia klien yang product lover tau. Lepas tu, tapi alhamdulillah saya bersyukur sebab Kak Ida ni satu je saya suka, dia attitude dia beyond dan maksudnya beyond lah. Maksudnya dia punya attitude ni sangat bagus. Saya suka sangat dengan attitude Kak Ida ni. Macam Mas cakap, dia ni seorang yang yesa. Kak Ida ni memang seorang yang yesa. Lepas tu macam saya suruh buat apa kan, masa dia jadi peserta pun saya suruh dia buat ni kan. Dia ikut je kan. Itulah budak kecil kan. Saya tak tahu kenapa Kak Ida boleh dengar cakap budak kecil ni. Tapi Masya Allah. Tapi saya rasa macam at one point saya macam okay, Kak Ida she's the one lah macam tu kan. Macam, okay, why not try recruiting sikit-sikit lah. Selepas jadi peserta tu, saya macam guna cara halus gitu. Cara halus di mana sikit-sikit saya ajak Kak Ida buat rating kan, bantu-bantu dalam grup coaching. Mula-mula Kak Ida ni tolak je kan, tapi bila kita bukanlah push, maksudnya macam kita bagi encourage, kita macam bagi peluang dekat seniors untuk be the macam be the first untuk present, bukanlah present macam aktif dalam group coaching. Sebab kadang-kadang seniors ni diorang sebenarnya nak diorang macam nak macam volunteer kan, tapi diorang segan nak bagi tahu kan. Lepas tu hari tu tak tahu, saya tak ingat lah idea siapa ni, mungkin Kak Apah kot. Macam dia kata jom kita bagi peluang dekat seniors macam bantu-bantu sebab kebetulan bulan tu macam coaches banyak sangat Zoom tau. Macam kita banyak sangat dengan Zoom semua training semua kan. So macam group coaching tak terjaga. Lepas tu Mama kata kita bagilah seniors pegang kejap sementara kan. Lepas tu saya kiranya Kak Ida ni one of the list lah dalam seniors tu kan. So memang Kak Ida dia mula-mula dia kata segan lah nak masuk group coaching ni semua kan. Sebab masa dia peserta one month, dia silent reader tau. Tapi dia banyak PM saya. Bagus sebenarnya kalau kita bonding dengan kita punya coaching dekat tepi kan. Sebab Kak Ida ni dia walaupun dia silent reader kat group coaching, tapi dia hari-hari dia PM saya. Senang cerita, Kak Ida dah macam power saya dah. Pagi-pagi, good morning Fatin. Terasa macam ada power. Kan macam tu. Hari-hari dia kacau saya. Lepas tu, so saya macam lama-lama kan, kita punya silaturahim tu macam lebih erat lah kan. Walaupun kita tak pernah jumpa semua. So starting daripada situ lah sebenarnya. Startingnya encourage kita punya seniors untuk present dekat group coaching. Maksudnya macam kita bagi peluang kat seniors kita aktif dalam group coaching. Sebab kadang-kadang diorang nak volunteer macam
Sebab mostly senior-senior saya kan dah tahu kan kita punya group coaching macam mana, pemakanan semua. So diorang boleh tolong kepada new client yang macam boleh tanyakan soalan ke apa ke. Diorang dah tahu dah. So macam itulah one of the maksudnya starting pointnya. Starting pointnya dekat situ. So jadilah Faridawati Osman yang 10K 10K club ni gitu. So kalau Fatin perasan hari tu macam tiba-tiba macam Fatin macam nak rehat sekejap kan 2-3 hari kan. So Yang mana? macam bila kami call Fatin Liana, dia cakap macam ada sesuatu ke kena gigit cicak juga kan. Jadi macam tak boleh jadi ni. Jadi macam bila Maksu garang dengan Fatin Liana, you boleh terima pagi tu. Sanggup lambat kayu basikal tu. Sampai kaci usuk tutup pintu Maksu, dia pasang aircon, sembang dulu bau kayu. Masya Allah. Memang pleasant masa tu. Suka tak kena marah macam tu? Garang tak Maksu? Bukan kena marah, kena rasa macam kena gerak bertidur. Tapi thank you so much. Okay, saya nak share lah. Thank you so much dekat Maksu, Mama, Syamim. Okay lah, saya nak cerita sikit kan. Macam 2-3 hari lepas maksudnya. Macam adalah macam ada sedikit cabaran, tapi diri saya sendirilah. Lepas tu tapi macam nak cakap tapi mungkin sebab connection kan, kita punya connection antara circle kita tu, macam sebab saya kan close kan dengan Maksu, dengan Mama, Kak Pa, dengan Syamim, semua lah Faz semua kan. Lepas tu ada dalam 1 minggu tu macam saya tak tunjuk pun yang saya ni tak nak cakap benda tu kan, tapi tak tahulah diorang ni rasa kot. Lepas tu saya tak tahu belakang tabir rupanya Kak Pa, Syamim cerita dekat Maksu kan. Lepas tu tiba-tiba pagi tu Maksu call. Aku cakap dia apa ni Maksu call ni akulah. Lepas tu okey lah, saya malah dengan Maksu semua kan. Tapi saya dah boleh agak tau. Saya dah boleh agak dah siapa yang ngadu dengan Maksu. Tak Kak Pa, tak Syamil. Sekali dua-dua ngadu. Sama je lah. Lepas tu saya ceritalah dekat Maksu ni semua. Lepas tu Maksu bagi advice, semangat. Lepas tu tak tahulah, mungkin energi Maksu tu. Mainkan pagi tu Maksu call, petang tu buat Zoom dengan team. Petang tu buat Zoom. Tak kira ni last minute buat Zoom dengan team. Okay, petang ni asalnya nak buat malam tapi tak jadi sebab ada one of my team tu dia tak free malam. Dia free petang. Cakap okay, tak apa, kita run juga. By hook or by crook saya nak meeting petang ni juga. Cakap macam tu. Saya decide untuk diorang. Kak Ida petang ni kena free, Kak Nuha kena free petang ni, Fazira pun kena free. Nasib baiklah diorang semua okey kan. Yang si Fazira tu pinga-pinga. Meeting apa ni Kak Tin kan? Kan Kak Ida semua tu pinga lah. Lepas tu cakap adalah nak meeting kan. Lepas tu we run the meeting petang tu. Selepas je habis meeting sorang-sorang highest energy. Highest energy. Saya cakap ya Allah, serius lah. Fazira dapat KVP, Kak Ida dah masa tu Fazira budak kecil tu 4,500 VP dah kan. Fazira budak kecil tu. Ya, Fazira dapat. Nuha dah supervisor kan. Kak Nuha dah supervisor. Ya Allah, saya macam sebab betul, memang betul-betul selepas daripada Zoom tu sorang-sorang ni tau. Maksudnya ada berita yang miracle lah kan. Macam tu saya macam, serius lah. Macam mungkin sebab energi dapat daripada Maksu tu. Lepas tu saya bawa ke dalam Zoom meeting kan. Sebab saya dalam meeting tu saya discuss dengan dorang, saya decidekan juga untuk dorang. Kan? Saya cakap dah, you all, saya masa meeting tu
saya tanya tau VP masing-masing berapa kan. Lepas tu saya cakap okay, macam Kak Noha lagi sikit je lagi nak supervisor. Kak Noha tak nak ke join 5K Presto Pak Yang tu ni. Saya membebel lah. Saya membebel dah langsung tu kan. Lepas tu sampai Kak Noha ni tak senang duduk dah kan. Lepas tu sama juga macam Kak Ida kan. Kak Ida walaupun dah touch 5K, Kak Ida tak boleh duduk diam. Kak Ida kena ingat tau 10K VP ni semua. Saya membebel lah. Saya membebel kan. Lepas tu saya tanyalah, saya masukkan juga part technical. Lepas tu mekanism, apa semua kan. Mekanism memang masuk. Mekanism memang wajib tau kalau kita bagi Zoom ke apa. Wajib bagi mekanism. Lepas tu maksudnya starting daripada Zoom tu lah saya perasan tim saya ni bergerak macam tu. Mungkin sebab dah di-exposekan kan what to do next. Maksudnya kita as a leader macam kadang-kadang kita punya team ni dia tak tahu tau macam mana nak katakanlah macam Kak Ida nak dankan 10K dia kan. Dia dah dapat 5K macam maksudnya dia ada way lagi macam mana dia nak complete kan. So kita bagi tunjuk lagi jalan kan. Okay, Kak Ida boleh buat macam ni. So kita bantu dia untuk solve bagi solution dekat dia kan. So itu dah saya buat sorang-sorang kan. Alhamdulillah lah, thank you so much dekat Syamim, Kak Pa, Mak Su kan sebab tolong push saya dengan cara halus. Thank you so much. InsyaAllah kan. Ingat pesan Mak Su selalunya Mak Su cakap untuk kita berdepan dengan kita punya downline, please jangan ada ego. Jangan Ya, betul. nak berlagak dengan downline. Jangan nak I know that. Aku Sebenarnya saya sarankan macam tu. jugalah korang kena selalu Zoom dengan team kan. Buat macam mini Zoom. Team you all saja kan. Sebab ini first time tau. Sebenarnya first time saya buat mini Zoom dengan saya punya team saja kan. Kak Ida, Fazira, Kak Noha je kan. Saya dengan 3 orang ni je kan. Lepas tu Alhamdulillah, itulah first time saya handle Zoom tu. Ya Allah. Mula macam getar lah juga kan. So macam ya Allah, macam mana ni nak buat Zoom sendiri ni dengan team kan. Tapi tak apa, tabrak je lah kan. Sembang je lah. Sebab you ikhlas. Penyampaian you ikhlas, dia orang dapat rasa. Sekiranya you ajar you punya upline ataupun you ajar you punya downline, dia akan terasa. Kalau kita ada ego, upline you akan terasa. Kalau you nak tunjuk pandai, upline you akan terasa. Kalau you nak ajar you punya downline you akan terasa. Okay? You nak ajar you punya upline ke, you nak ajar you punya downline ke, downline ataupun you punya upline akan terasa dengan ego you. Maksud banyak kali pesan. You nak cakap apa-apa, jangan ada ego exist. Tunjukkan kasih sayang. Kalau ego exist, orang akan terasa takut melekat, nanti bocor. Tapi downline you ataupun upline you akan rasa sekiranya you just share dengan cara penyampaian you. Kat situlah ada dua macam mana nak cakap, dua keadaan yang kita tak nak bocor dengan downline kita, tak nak bocor dengan kita punya mentor ataupun coach kita. Itu kena faham. Kan? Congratulations Fatiliana. Sebab you ikhlas. So belum game over lagi sebab you belum 10,000 volume point lagi untuk bulan ni. Kan? Okay. So, Masya Allah, Maksu doakan yang baik-baik aja untuk semua bukan untuk tim Maksu je. We are one family. Right? Buat sesuatu yang manfaat untuk orang lain. Bila kita sanggup belajar dan sanggup mengajar orang lain, dan jangan lupa dengan penuh kasih sayang you share. Kalau Maksu seorang je boleh garang dengan diorang. Betul tak Ida? Maksud garam, maksud belanja makan.
Betul Mak Su, betul Mak Su. Memang garang tapi okay, no problem. Kan? Tak ada masalah. Memang patut pun Mak Su garang. Kan? Kalau tak semua tak boleh buat. Dengan sangat. Dia Kalau garang Mak tapi Su, ya. kalau tak sebabkan Mama dengan Syami tak ngadu dengan Mak Su, lepas tu Mak Su tak call saya, sampai ke sudah. Actually kan Atin, Mama dengan Syamin tak ada ngadu pun. Oh, ya ke? Oh, ngadu. Syami cakap, bukanlah ngadu, dia macam ada dapat rasa. Tak. Mak Su yang tanya diorang. Ni Mak Su nak betul kat sini. Ya. Oh, Betul. hebat Mak Su. Diorang terpaksa rela untuk cerita Mak Su. So Ida Mak Su letak pisau kat leher diorang. Sebab Syami cakap kat saya, tak tahulah, mungkin firasat BFF kot. Kan, dia kata, "Weh, kau ada cabaran ke?" Dia cerita kan. Dia boleh tanya kan, "Macam mana ada?" Saya okey je. Sebab saya gelak-gelak je depan orang, mana ada ni kan. Lepas tu dia kata, tak payah tipu lah ini semua. Lepas tu saya tanya diorang, korang dengar ada apa-apa ke kat Mak Su? Mak Su call kan. Lepas tu dia diam je kan. Lepas tu saya assume lah macam tu. Oh, rupanya tak ada Maksudnya Mak Su lah yang tanya Bukan tak diorang. ada. Tapi Mak Su yang tanya dia. Mak Su tanya, Syamim, Fatih ngaji tak? Tanya dia. Lepas tu dia kata ngaji. Tapi kalau ada petang tu kalau dia tak sempat, dia ngaji sendiri lah. Lepas tu dia okey tak maksudnya? Panjang dia punya dia. Okey, so sekarang ni kan. Dia okey tapi dia macam so kita faham lah. Macam tu. So sama juga satu pagi lepas masa tu belum solat duha lagi rasanya. Masa tu saya nak pergi kayu. Saya tanya Kak Pa. Kak Pa, Atin okey ke? Kan Kak Pa kan? Kak Pa tak cerita tau. Kak Pa tak cerita mula. Betul tak Kak Pa? Ya, panjang. Kan macam Mak Su cakap tadi lah. Bila Mak Su tanya, Atin okey ke? Weh, baru tak ada biru. Gitu. Jadi terpaksalah cerita dengan Mak Su. Kan sebab dia Terpaksa. macam senyap kan dia senyap gitu okeylah sebab tapi okey Kak apa saya nak letak telefon dulu sekejap lagi saya nak pergi kayu saya nak duha dulu saya nak call kejap lagi lah saya cakap mula saya cakap petang-petang sikit tu Kak Pa kata depa pagi ni pun boleh mungkin pagi ni betul juga pagi kan highest energy so saya decide saya tak tunggu lama. Pagi tu juga, lepas saya settle, saya nak pergi kayu, on the way nak pergi kayu. Dalam hutan Mak Su telefon Atin tak? Ya. Dengan kerjasama, Cik Usop, tunggu sekejap Mak Su. Dia buka aircon, Mak Su sembang. Dekat dalam ini. Sebab dekat luar tu ramai orang sembang, macam tak boleh nak present kan. Mak Su punya insting ni. Insting Mak Su power. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. So sebenarnya kita macam selalu kita cakap lah, teamwork makes our dream work. Okay, Kak Bat kan, saya selalu tanya Kak Pa dan saya cakap dengan Kak Pa, saya doakan Kak Bat, saya doakan Kak Lina, semua yang tengah on track sekarang ni. Kak Bat, congratulations Kak Bat. Okay, so sama juga yang lain-lain. So maksud sentiasa mendoakan semua. So sekiranya sekiranya kita belum rasa yang kita highest energy, cepat-cepat kita kena sedar. Macam mana saya nak bagi tahu dengan you all akan dapat highest energy lagi. Bulan depan you all akan bergambar dengan new Get Team member Coach Sharifah. Okay, Kak Pa, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, udah seminggu dah qualified second kat Get Team. Tahniah Kak Pa. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semua Allah bagi. Allah izinkan. Dan alhamdulillah Coach Ifa Soleh dah 20 hari bulan itu dia dah qualified dah.
dia punya get team member dah fully qualified untuk match ni, fully qualified lah. So Syai Aizat, Alhamdulillah, Masya Allah. Ni telekong kesayangan Mak Su kan, Coach Fatin Najwa lagi. Kan? So doakan Coach Fatin Najwa, Presiden tim bulan ini. Masya Allah. Thank you sahabat semua. Mak Su sayang dekat semua kerana mendoakan yang baik-baik untuk tim BMS, Get Fitnah Online, seluruh tim Mak Su. Dan Mak Su, kalau you all dekatlah dengan Mak Su kan. That's why Mak Su cakap yang mana-mana yang tim Mak Su yang kat KL ke, yang duduk negeri lain tu, Mak Su ajak pindah ke Ipoh je. Kan? Sebab you all boleh nampak, tanyalah Kak Apa, yang Syamim, Atin semua ni kan, bila dia orang berkepit dengan saya, memang saya sentiasa mendoakan sahabat saya dekat Kelang Haji ni. Ustaz Azman pun rapat dengan saya, Kak Ita kan, semua. Kami, walaupun kita ni love line, kami anggap geng Kelang Haji, semua Herbalifer, semua akan berjaya dunia akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. So kita teruskan visualize, kita terus mendoakan, kita saling bermaafan antara satu sama lain. Kita kena percaya, besarkan kapasiti, kan? Percaya kena besar, buang ego jauh-jauh. Ego ni jahat ni. Ego never exist. Okay? Ego never exist. Okay? Buang ego jauh-jauh. Lepas tu jom ngaji. Buat baik dengan semua orang. InsyaAllah, insyaAllah. Allahu Akbar. This is Herbalife. Belum terlambat lagi untuk kita follow up kita punya senior ataupun NC kita, bagi tahu dengan diorang. Beritahu dengan diorang yang ada peluang untuk capai kita punya promotion. Sekiranya pada saya lah, kalau diorang macam lagi sikit ke, you all bagilah hadiah ekstra. Contoh botol air ke, shaker cup ke, boleh je. Dan pada saya untuk bonding senior-senior pun, you all jangan tunggu diorang dapat qualification baru you all nak bagi hadiah. Betul. InsyaAllah. Luar biasa. Kan? So, congratulations pada siapa yang dah achieve target untuk bulan ni. Idayu ada tak dekat sini? Idayu. Idayu Ustaz Fuad. Ada tak? Idayu Ustaz Haji. Ada tak kat sini? Ataupun dia dah masuk kerja? Dia tengah bersiap nak pergi sekolah. Dah tengah bersiap nak pergi sekolah Okey. Zita sihat? Alhamdulillah sihat. Zita boleh sampaikan dekat Idayu sebab saya dapat tahu yang dia baru dapat 2 peserta Ya. So daripada IG ke? Tak pasti. Tak pasti dari mana dia dapat. Okey, tak apa. Antara FB atau IG. Okay. So just kirim salam kat dia. So harap-harap terjawab dia punya dia dapat closing dan Mak Su harap dia dapat dengar perkongsian perkongsian Fatiliana dengan Ida Osman tadi. Dia dengar tu. Dia dengar. Dia dengar Okey. So okey. Dan salam kat dia. Yang siapa yang dapat pelepasan balik kampung tu, okey. Kita akan jumpa nanti, masya-Allah. Right. So Ustaz Fuad ada tak dekat sini? Saya nampak Ustaz Fuad ada tak? Ada Mak Su. Apa perasaan Ustaz Fuad bila dengar perkongsian budak kecil dengan budak besar tu tadi? Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Satu perkongsian yang sangat hebat lah. Yang saya nampak ialah usaha yang kita buat tu memang di tengah-tengahnya memang akan ada cabaran lah. Saya nak kaitkan juga sikit. Nabi SAW ni, bila Allah Ta'ala jemput dia pergi Isra' Mi'raj,
kan. Dia bermula dengan pembersihan hati. Jadi alhamdulillah kita semua kat dalam ni Allah Ta'ala dah bersihkan hati kita, pilih satu bisnes yang paling bagus, produk yang paling bagus. Dan kita dah jelas, clear perjalanan kita nak bertemu dengan Allah. Kalau Nabi dia jumpa Allah ketika Mi'raj. Kita perjalanan kita untuk mengejar cita-cita kita, kan, matlamat kita dunia akhirat, alhamdulillah. Tu dah, saya rasa semua dah clear. Tapi walaupun Nabi tu hatinya dah dicuci, dah dibersihkan, dan dia diiringi oleh sahabat-sahabat yang hebat, Jibril, tapi di pertengahan jalan Nabi tu masih ada lagi cabaran. Syaitan panggil dia, nafsu panggil dia, dunia panggil dia. Yang cabaran tu sebenarnya nak menggagalkan perjalanan Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana ada sahabat-sahabat yang baik, Jibril tolong nasihat dekat Nabi, kan, akhirnya Nabi berjaya mengatasi cabaran tu. Jadi saya nampak kelas mengaji ni, Mak Su, Ustaz Man dan sahabat-sahabat yang lain ni sebenarnya sebagai, yang kata apa? Yalah, kadang-kadang kita blur, kita tak ada idea. Kan tadi pun bersembang dengan Ustaz Haji, kan? Jadi ada something yang kita dapat, kan? Untuk memperbaiki perjalanan kita dalam belah ni, kan? Cuma bila Nabi SAW jalan tu, kan, melepasi cabaran-cabaran tu, Allah Ta'ala tunjuk pula kepada Nabi tentang syurga, yang keduanya tentang neraka. Yang syurga tu Allah Ta'ala tunjuk sikit aja, iaitu pokok yang ditanam kemudian ada tumbuh buah dan terus petik, kan? Itu ganjaran untuk orang yang berjihad, sama ada dengan harta dia, dengan nyawa dia. Jadi itulah sebenarnya yang kita tengah buat sekarang. Kita korbankan masa kita untuk kesihatan orang lain. Kita memperbanyakkan sedekah, bantu orang lain, kan? Dan itu satu ganjaran dia. Tapi yang banyak Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi ialah tentang balasan neraka. Kan? Orang pecah kepala, orang potong lidah, orang minum air nanah, sungai darah, kan? Sebenarnya nak tunjuk kat kita, benda yang menghalang kita nak jumpa dengan Allah, nak menghalang kita berjaya dalam bisnes, di dunia ni dan sebagainya, ialah yang Ustaz Man sebut awal tadi, perisai rezeki tu. Iaitulah dosa yang kita lakukan. Kan? Jadi kalau kita faham konsep Isra' Mi'raj ni, kan, kita banyakkan jihad, iaitu kita nak masuk kelas ngaji ni pun jihad, Ustaz Man, betul kan? Bukan senang. Pukul 6.45 nak tekan link, cabaran pergi sekolah lagi, kerja. Hanya orang yang boleh berjihad aja dia mampu. Ada orang tu dia pencet aja, dia bukan buat apa-apa pun, tapi dia tak tekan link pun. Kan? Dia relax, kan? Jadi itulah yang saya nampak, kan? Jadi insya-Allah apa perkongsian daripada Fatin tadi, kan? Ada cabaran tertentu, mesti perlu ada orang yang support. Jadi kalau kita masih berada di bawah, coach selalu tanya coach, kan? Coach memang akan tanya, tapi lebih baik kita yang tanya masalah-masalah kita. Kalau kita junior coach, kita yang kena follow up coach kita yang ke atas, tanya pandangan, kan? Kalau macam Ustaz Haji, dia kena selalu follow up Mak Su, tolong marah saya Mak Su. Macam Ida tadi, dia tak ada cabaran, dia minta cabaran. Kan? Tapi bukan kita nak cabar Allah sebenarnya, kan? Itu bukan nak cabar Allah. Tapi kita nak supaya Allah Ta'ala lihat kita. Yang saya faham macam tu. Sebab kalau Allah Ta'ala tak bagi cabaran, dia jadi macam Fir'aun lah. Fir'aun tak pernah sakit. Kan? Jadi bila Allah Ta'ala bagi sakit, maksudnya Allah Ta'ala nak tengok kita, Allah Ta'ala ingat kat kita, dan Allah Ta'ala nak kita selalu sebut nama dia. Walaupun hanya tergigit cicak, kan. Ada orang kena cicak tu dah melompat dah tu. Dia boleh relax lagi. Itu yang heran tu. Kan? Wallahu'alam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Fuad. Ya, saya cakap semalam, saya mesej dia, saya cakap Ida boleh cool dengan cabaran dia tu. Saya cakap, kan. Cabaran cicak je tu, kan. So Masya Allah, kan. So Ustazah Haji, kita rindu dengan awak bila awak tunjuk gambar sungai. Insya Allah, kita tak sabar nak gather.
Tak sabar. Saya rasa semua pun tak sabar nak nak gathering, get the star untuk kelas ngaji. Masya Allah. Sepatah dua kata, apa pendapat Ustazah Haji bila dengar sharing budak kecil dengan budak besar tadi? Budak kecil tu berbicara, ni budak tua ni. Saya budak tua, saya terasa sangat, budak tua ni terasa sangat apa yang budak kecil tu cakap. Okey, kalau nak ikutkan ceteknya pemikiran dia tu, ceteklah budak kecil lagi kan. Orang budak tua ni matanglah sikit. Tapi apa yang dia cakap tu macam toing dia terkena dekat budak tua ni. Macam tu lah maksud. Wah, luar biasa kan. Tak kira kecil, tak kira tua ataupun muda, tak kira besar ataupun kecil kan. This is Herbalaz. Okay, kami tak sabar-sabar nak tunggu bulan 3 you all datang Ipoh. Okay. Masya Allah. Okay. So, buat sesuatu yang baik lah selepas ni, selepas duha. Buatlah apa yang patut. Okay. So, saya rasa cukuplah setakat ini. Dah pukul 8.47 dah. Ustaz Azman ada ke dekat sini? Ustaz Azman kata dia nak masuk ke CTD kan. Highest energy kan pagi ni. Luar biasa. Tambah semalam dah recharge. Duduk bersama dengan alam. Saya duduk dalam air semalam. Yang di hujung kaki tu, yang lalu di hujung Alhamdulillah. Okay, salam sayang buat semua. Finish strong. Okay, this is Herbalaz. Start strong. Jangan finish strong. Finish strong kita tunggu ujung-ujung. Now, start strong. Let's go. Ya, kan belum game over lagi. Ada masa lagi. 3 hari bulan 3 EOM. Okay, all the best semua. Okay, kita tutup majlis kita dengan bacaan doa daripada Ustaz Fuad. Boleh Ustaz? InsyaAllah kita thank you semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa khususan li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li muallimina wa li muallimatina wa li ikhwanina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا
ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jom masuk kelas sebelah. Ya, okay. Alhamdulillah. Thank you, Ustaz Fuad. Thank you, Ustaz Azman. Thank you, Ustaz Zama. Thank you, Ustaz Haji. Thank you, sahabat semua. Okay, sayang kat semua. Okay, jumpa kita dekat bilik sebelah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله